kan? Sebab berbilang kaum, tapi kalau berbilang kaum patut dalam patah tu letakkan Melayu juga. DAP berbilang kaum kan. Jadi bukan isu Cina majoriti dan sebagainya, kita tak pula. Itu letak India kan. Okey, patut tak mazir itu. Okey. Tapi satu isu, hakikatnya di Johor, dia tak tahu, Harakah bawa keluar berita kata Melayu di Johor paling miskin, kan? Daripada di PPN. Jadi saya rasa saya nampak di mana kerisauan orang Melayu. Tadi apa ni Dr. Buat cerita orang Melayu kurang beralih berbanding dengan kaum Tionghoa kat sini. Dalam Pakatan Rakyat dilihat di Johor yang akan dominan ialah DAP, kerana DAP lebih berpeluang menang banyak kursi sebab kita masih lagi bertanding along racial line. Apa ni yang ramainya Tionghoa kita akan letak calon Cina, apa yang ramai Melayu masih lagi calon Melayu, tempat campur kan. Jadi dalam kes ni kalau kita lihat, kalau menang pun banyak, itu yang dominannya DAP. Dan ialah kalau wakil Melayunya baru Mazhar seorang kan. Jadi bagaimana dalam keadaan Kak Johor, sejauh mana confident Mahathir mengatakan bangsa Johor itu dia lebih ada aspirasi, anak muda nak terbuka dan sebagainya. Tapi dalam satu waktu nak terbuka dalam keadaan Melayu Johor dalam skala miskin, bila PR naik nak lagi terbuka itu, andaian mereka akan lagi ketinggalan. Jadi bagaimana Mazhar lihat ni? Terima kasih Tuan Wazli. Dia macam ni, saya mungkin tak akan jawab saya direct, tapi saya boleh buat penggambaran. Pengalaman saya dalam politik sangat cetek berbanding saudara Hassan Karim, saudara Tubu, even Dr. Mazli sendiri. Okey, tetapi ini experience pendek saja. Saya berkempen, saya turun berkempen masuk kampung, jumpa beberapa golongan. Ini bukan penghinaan atau bukan apa, tapi ini realiti yang saya hadapi. Beberapa peristiwa yang saya agak menarik. Saya jumpa seorang tua, kempen nak tunjuk bahan kempen, kan? Harap terbuka, boleh ditimbangkan. Apa dia jawab? Tapi aku susah. Saya jawab, janji UMNO menang. Itu gambaran bagaimana rakyat Johor, golongan. Ada yang golongan 50, 60 tahun ke atas, yang kita datang, kita bagi Harakah, kau jangan pergi sini, kau jangan pergi sini, kau pergi sini. Dia ambil lighter bakar. Itu realiti. Itu realiti yang saya tak menyalahkan. Di Tanjung Piai? Ya, betul. Yang macam saya ulang tadi lah, Pakcik Jawa tu Melayu. Pakcik Jawa tu, tak ada lah. Kita tak mengaku, cakap macam tu. Biarlah aku susah, janji UMNO menang. Jadi gambaran-gambaran ini memberi satu tanggapan pada saya, yang mana saya masih baru bercimpung dalam politik. Tiba-tiba kena berkempen. Berkempen bukan saja nak menang, tapi nak pastikan parti itu sendiri dapat warna lagi lah kan. Ada Melayu, Cina dan India. Walaupun saya seorang, tak apa. Okey. Tapi ini yang kalau nak menjawab pada soalan tadi, kita nak wujudkan satu bangsa yang setara, seperti mana respect semua kaum dan sebagainya. Dalam masa yang sama ada kekangan economic constraint, luar bandar dan sebagainya. Jadi ini yang saya dapat ialah satu gambaran bagaimana konsep parti UMNO tu dia berakar sangat dalam pemikiran orang Melayu sampai sanggup. Kadang-kadang mungkin saya sendiri Munir pun ada pengalaman bagaimana kita lihat keadaan hidup dia yang sangat daif. Dan seperti mana laporan daripada DIM Johor mengatakan lebih daripada 50% sampai 70% rakyat Melayu, orang Melayu di Johor miskin. Dan di tempat saya sendiri, kawasan Tanjung Piai, memang masih wujud miskin yang miskin tegar ni, daif ni. Yang mana saya masuk rumah dia, saya tak boleh berdiri, saya kena tunduk. Macam cerita ibu mertuaku Pirangi gitu kan. Betul? Tak, ini bukan main, ini betul. Saya ada gambar, saya boleh tunjuk kan. Tapi apa yang berlaku lepas tu, bila saya melawat tempat tu, esok saya datang balik nak bagi bantuan, orang tu dah tak ada diculik. Culik orang lagi pergi makan. So tak dapat bagi bantuan.
Hari ketiga saya datang, rumah tu dah bersih. Dahsyat, tapi rumah tu masih kena tunduk lagi kan. Dia cuba cat rumah tu, dia bersihkan. Ini kerja-kerja politik UMNO. Jadi yang saya mungkin nak jelaskan di sini ialah oleh kerana politik perkauman itu dah sangat berakar sampai dah tak ada rasional di situ. Maksudnya asalkan sampai ada satu pandangan bahawa tak kisahlah rasuah, janji yang dapat tu orang Melayu, tak kisahlah salah guna kuasa, janji yang dapat tu orang Islam. Jadi ini saya berperang bukan dengan berperang dengan orang atau berperang dengan cerita, tapi berperang dengan mentaliti ataupun persepsi yang lihat. Sampai kan bila saya datang, saya tanya, saya ni calon DAP Melayu nak tanding ke sini. DAP Cina. Saya cakap, saya ni Cina ke? Tak kira lah, janji DAP Cina. Untuk habis, nanti saya lawan MCA, awak pakai siapa? Saya pakai MCA. Jadi konflik ke situ. Sini tu jauh lah. Jadi saya konflik ke situ. Tapi ini realiti. Saya tak menyalahkan dia. Kerana ini yang dimainkan selama, kalau kata nak ambil usia DAP 47 tahun. Sejak itulah 40 tahun, 47 tahun. Kalau usia PAS itu mungkin 60 tahun lebih. Itu yang digambarkan. PAS ini digambarkan sebagai satu parti yang suka potong. Potong sana, potong sini. Haram sana, haram di sini. Jadi yang memanglah agak kontra dengan harapan saya bila sebut tajuk ni, nak jawab soalan ni tak. Apa orang Johor atau orang Melayu Johor nak. Saya rasa yang sebenarnya bila kita cakap dengan orang muda Johor, saya berdepan ni dengan ketua cawangan UMNO. Saya tak berkemping orang biasa, saya berkemping orang UMNO. Berdebat saya terbuka macam hari ni. Dia terus dengan akidah dia. Saya tak ada masalah, saya bukan nak jual ataupun nak tukar akidah dia. Tetapi rasional, cuba bincang secara rasional sehingga dia pun tidak ada hujah. Tetapi yang untung di sini, yang saya lihat ialah aspirasi itu yang saya dapat lihat ialah di belakang saya berpuluh-puluh anak muda mendengar hujah saya dengan ketua-ketua UMNO di kawasan itu. Yang mana memang saya takkan dapat mengubah apa-apa pada orang yang golongan yang dah tetap dengan akidah itu. Tapi future itu ialah bila saya habis dialog dengan orang UMNO ni ialah orang muda itu sendiri datang mendekati saya dan terus ikut saya lepas tu. Jadi maknanya kat sini selain soal-soal pentadbiran, urus takbir telus, ekonomi, sosial dan sebagainya, ialah bagaimana kita nak drive orang Johor atau orang Melayu, orang muda-muda kat Johor sendiri, dia nak drive diri dia ke satu tahap yang dia tak ada sanksi lagi dah dengan bangsa lain yang sama ada. Dia pun akui, ya betul orang Cina di Johor memang advance dalam segi ekonomi, menguasai ekonomi, tapi dia rasa tak ada masalah sebab dia mampu nak beli rumah contoh. Sebelah ni memang miskin, sebelah ni kaya, dia mampu beli. Budak-budak, anak-anak muda Johor tak marah. Yang dia marah contoh di kawasan saya, Tanjung Bim Power Plant. Yang dia marah ialah job opportunity, tak ada, peluang pekerjaan. Kerana itu berhijrah ke Singapura, kerana itu berhijrah ke Johor Bahru, berhijrah ke Kuala Lumpur. Sebab apa di situ tak ada kerja? Ada kerja ya, betul, ada investment Johor, ada power beam, power dekat Tanjung Bim, power plant. Tapi apa kerja yang ditawarkan? Okey, kerja security guard, cleaner, tak mungkin lah. Dia cakap, saya pun boleh terima sebab saya tak ada kelulusan. Tetapi bagaimana dia lantik pekerja, anak lokal ni, dia bekerja. Dia bukan lantik direct, kalau kata Malakoff tu di Tanjung Bim tu kami, dia bukan lantik direct anak-anak muda kita ni. Dia sub kepada satu kontraktor tu akan ambil pekerja ni. Jadi dia tak bekerja dengan Malakoff, dia tak dapat benefit kesihatan, tak ada klinik panelis, tak ada cuti tahun. Seperti mana yang company yang sub kontrak untuk ambil pekerja ni, dia ambil juga orang Melayu tempatan, dia ambil juga orang Indonesia yang tak ada permit ke tidak, dia ambil juga orang Bangladesh. Jadi layanan terhadap anak-anak watan kampung tu sama dengan layanan pada orang luar. Jadi apa beza dia? Apa yang dikatakan maju sangat Johor ni? Ya betul ada power plant, tapi power plant macam mana? Soal job opportunity anak-anak muda ni, diorang dah sampai tahap nak menyampah. Okey? Nak kerja di mana? Kecuali kerja di okey, ni orang UMNO juga cakap DAP Cina.
Tapi bila anak-anak dia tak ada kerja dekat Tanjung Piai, boleh pula kerja kat China, kat Singapura. Tak salah pun. Tapi bila masuk DAP, salah. Jadi ini konflik. Ada problem minda di sini. Pergi berniaga, beli beras gula dengan peniaga Cina tak ada masalah. Tapi bila saya masuk DAP jadi masalah. Alibaba tak apa? Jadi kita nak kena renung, nak kena lihat jauh-jauh. Yang mana saya percaya anak-anak muda di Johor, khususnya di kawasan saya, dia keinginan dia untuk, dia pun sebenarnya dah menyampah dengan UMNO, tetapi banyak kekangan. Yang mana kaedah UMNO di luar bandar ni ialah sangat agak ngeri juga lah. Yang mana kebanyakan ketua UMNO tu juga penghulu. Kau keluar datang ceramah tu, kau tak dapat baja esok. So nak show support pada Pakatan Rakyat tu takut. Banyak berlaku kes. Bila keluar, anak tak dapat pergi mengaji. Asal dah tak boleh pergi mengaji lagi dah dekat tempat kemas tu. Sebab aku nampak mak bapak kau pergi ceramah Pakatan Rakyat. Jadi ini ugutan-ugutan yang sangat, saya rasa orang Johor perlu dimerdekakan fikiran dia. Dan macam mana cara dia, seperti saudara akan kali kata, kena ubah yang kita buat sekarang ni. Orang dah kenal satu perkataan ubah. Orang Cina cakap ubah, India cakap ubah, Melayu cakap ubah. Tak kisahlah ubah bentuk apa pun tu masalah kan. Tapi ubah dulu dia kita merdeka kan. Dari segi ekonomi dia, dari segi sosialnya, keadilannya. Ini tu yang kita nak. Bentuk macam mana kita serahkan pada yang expert lah dalam undang-undang, dalam ekonomi dan sebagainya. Mungkin saya tak expert dalam ekonomi, tapi saya ada ekspertis saya. Contohnya orang muda. Jadi yang saya boleh jelaskan di sini ialah bagaimana kita rakyat Johor, saya, orang Melayu ke Cina ke India, yang majoritinya ditekan, dapat tekanan dari segi ekonomi, dari segi sosial, hasil daripada polisi-polisi Barisan Nasional UMNO. Bagaimana kita nak keluar, bukan saja nak tukar kerajaan BN kepada kerajaan Pakatan Rakyat, tapi nak dorong Pakatan Rakyat tu bersama-sama ubah dari segi mentaliti, dari segi budaya. Itu cabaran dia lah. Dan saya percaya orang Johor nak benda ni. Percayalah kalau dia nampak idea ni seperti mana kamera tu, dia nak. Tapi tak boleh lah kita nak wujudkan idea ni macam kamera tu kan. Tapi dia kena faham. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Ubah. Apa ni?